Where did you? Anything you want. Okey, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua cikgu yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Untuk sesi LDP Easy PPD selirik. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tata cara penggunaan sistem Easy PPD ini. Okey, saya akan menerangkan secara ringkas ataupun satu persatu supaya nanti cikgu boleh menggunakan sistem ini tanpa sebarang masalah. Okey, saya adalah Cikgu Kenneth yang merupakan pembangun kepada sistem ini, dan sistem ini adalah sebuah sistem yang dibangunkan untuk menyimpan data PPD pelajar secara atas talian. Tujuan utama sistem ini dibangunkan adalah untuk memudahkan para guru untuk mengakses data PPD. Jadi secara ringkas, Easy PPD ini akan menjadi mudah untuk digunakan, mudah untuk diakses dan juga akan menjimatkan masa carian lah. Dan apa yang paling penting serta sekarang adalah dengan adanya Easy PPD nanti akan tidak ada lagi sesi cari mencari guru mata pelajaran secara manual lah. Contohnya ada pelajar yang berpindah, kita tak perlu lagi lah cari siapa guru tingkatan sebelum itu, sebab kita dah ada data yang atas talian ini yang hanya kita perlu cari saja. Okey, adakah Easy PPD itu susah untuk digunakan? Tidak, cikgu. Easy PPD ini adalah sangat ringkas dan dibangunkan menggunakan platform yang cikgu biasa gunakan, iaitu Google Site dan juga Excel. Jadi kemahiran yang perlu cikgu pelajari untuk menggunakan Easy PPD ini adalah hanya kemahiran Microsoft Excel saja. Jadi jangan risau cikgu, ianya adalah mudah digunakan dan saya percaya nanti akan tidak ada yang bermasalah menggunakan sistem ini. Okey, seterusnya adalah untuk menggunakan sistem Easy PPD ini, bagaimana cara untuk kita akses kepada sistem ini? Ada dua cara yang digunakan. Adalah yang pertama adalah dengan menggunakan website ataupun pautan seperti yang dinyatakan pada sebelah cara satu lah. Dekat sini cikgu boleh type dekat Google ataupun dekat mana-mana pelayaran menggunakan pautan yang diberikan pada cara satu. Ataupun cara yang kedua, menggunakan QR code. Cikgu boleh scan juga QR code ini untuk masuk kepada sistem Easy PPD. Cuma untuk peringatan, ingin saya jelaskan serta suka saya ingatkan bahawa sistem ini adalah lebih mudah digunakan sekiranya cikgu menggunakan laptop ataupun tab. Jadi jika cikgu menggunakan telefon bimbit, mungkin cikgu akan menghadapi masalah semasa pengisian skor ke dalam sistem ini. Jadi saya galakkan cikgu-cikgu untuk menggunakan laptop ataupun tab ataupun mana-mana perisian yang ada Excel, tetapi jangan menggunakan handphone sebab nanti akan ada masalah. Dia bukan masalah sistem sebenarnya, masalah teknikal yang akan menyebabkan cikgu itu tidak dapat mengisi, sebab ada certain tempat di mana handphone dia tak support kepada sistem ini. Jadi ada dua cara, cikgu boleh pilih mana satu lah. Sekiranya cikgu menggunakan komputer ibu adalah lebih baik menggunakan cara pautan lah, melainkan menggunakan tablet. Cikgu boleh menggunakan cara dua sebab biasanya tablet dia akan ada kamera untuk cikgu scan. Jadi boleh pilih mana satu lah. Okey, jadi selepas cikgu masukkan pautan ataupun QR code ini, nanti cikgu akan dibawa kepada paparan sistem ini, iaitu paparan utama. Sistem ini akan seperti inilah. Okey. Sekarang kita akan masuk kepada sistem ini dan bagaimana cara untuk menggunakan sistem ini. Saya akan tunjukkan satu persatu.
Okey, ini adalah sistem Easy PPD SMK Selirik yang akan kita gunakan nanti. Okey, ini adalah laman utama dia, di mana dalam sistem ini kita sudah setkan muka depan dia. Dekat sini akan ada pengumuman, apa-apa pengumuman yang akan berkaitan dengan PPD kita akan letak dekat sini lah. Jadi dekat sini sudah nyatakan bahawa sekarang pembukaan untuk penilaian, pembukaan sesi pengisian untuk skor penilaian pertengahan tahun. Okey, dan juga diingatkan di sini juga bahawa penggunaan komputer riba dah digalakkan lah. Okey, dan untuk masuk ke dalam sistem ini, sekiranya ada masalah, cikgu boleh hubungi nombor yang dinyatakan dekat sini lah untuk panduan ataupun guideline kepada cikgu untuk menggunakan sistem ini. Okey, untuk masuk kepada sistem ini adalah cara yang pertama, cikgu pergi dekat pautan ini, cikgu hanya klik dekat sini. Okey, bila klik dekat sini akan dibawa kepada paparan menu utama bagi guru mata pelajaran ataupun guru tingkatan. Okey, pada paparan menu ini, cikgu akan lihat ada banyak pilihan dekat sini, iaitu pilihan antara menengah rendah dan juga pilihan menengah atas. Jadi cikgu pilihlah kelas-kelas yang cikgu akan laksanakan pentadbiran PPD. Contohnya macam saya, kalau saya masuk kepada kelas tingkatan 4. Saya akan klik dekat bahagian mana-manalah, sama dekat ikon ini ataupun dekat button ini. Klik dekat sini dan nanti akan dibawa kepada paparan Easy PPD tingkatan 4 untuk pilihan, sebab setahun kita akan buat 2 penilaian PPD. Kalau tak silap saya mohon cikgu Catherine, Madam Catherine untuk betulkanlah untuk penilaian. Setahun kita akan buat 2 penilaian. Okey, untuk penilaian penggal 1, kita akan masuklah kepada bahagian pautan inilah dekat butang pentadbiran penggal 1. Okey. Di sini nanti akan disenaraikan, kita dapat tengok bahawa dekat sini senaraikan setiap kelas yang akan kita taksir. Contohnya, saya mentafsir kelas 4 sains. Jadi saya akan klik pada kelas 4 sains dekat sini. Okey. Bahagian ini nanti yang akan banyak menyebabkan masalah kepada guru yang akan menggunakan handphone ataupun telefon bimbit. Tapi kalau cikgu menggunakan komputer riba ataupun tablet, mungkin tidak menjadi masalah lah. Okey, sampai dekat paparan ini nanti, cikgu akan tengok sudah dinyatakan ataupun diletakkan dekat sini satu pautan Excel, database sistem Excel ini untuk cikgu masukkan markah yang cikgu telah lakukan pentadbiran. Okey, caranya dekat sini adalah cikgu kena pergi dekat Excel ini tadi, dan cikgu akan nampak ada butang dekat sini. Butang untuk membesarkan dia pop up. Cikgu hanya tekan dekat sini dan nanti akan dibawa kepada paparan Google Drive. Okey, di sini nanti cikgu masih lagi tak boleh nak edit dekat sini, sebab cikgu perlukan perisian ataupun aplikasi untuk membuka fail ini. Jadi yang inilah yang biasanya menjadi masalah jika cikgu menggunakan handphone ataupun telefon bimbit. Jadi di bahagian ini cikgu nampak tak ada tulisan open with dekat sini. Okey, untuk open with ini cikgu nak klik dekat open with, pilih dekat sini. Pastikan cikgu pilih Google Sheet. Okey, Google Sheet ini untuk membolehkan kita membuat kemas kini ataupun edit secara atas talian. Jadi just pilih Google Sheet sini. Okey, dan kita tunggu sebentar sampailah dia membawa kita kepada satu paparan Google Sheet. Okey. Sampai dekat Google Sheet ini nanti dia akan bawa kepada satu file untuk kelas tersebut lah. Okey. Di bahagian ini akan ada beberapa perkara yang cikgu kena ingatkan supaya cikgu ingat supaya nanti tidak berlaku masalah. Satu adalah setiap paparan sheet ini yang ada dekat sini, semuanya kita sudah setkan programming. Jadi cikgu kena ikut apa yang saya maklumkan atau memberitahu agar tidak berlaku
mana-mana masalah yang akan menyebabkan sistem ini sedikit lari ataupun tidak dapat berfungsi, ataupun nanti dia menjadi masalah lah. Jadi cikgu kena ikutlah apa yang saya bagi tahu. Satu, sebab nanti kalau sebenarnya saya boleh lock yang ini, tapi kalau saya lock nanti dia tak boleh nak digunakan secara atas talian ataupun tak boleh nak diedit. Jadi saya terpaksa unlock balik yang inilah. Okay, jadi untuk cikgu yang baru, guru yang masuk kepada bahagian ini, guru yang baru masuk pada bahagian ini, khasnya guru tingkatan ataupun guru subjek, cikgu boleh pergi dekat bahagian rekod prestasi murid. Ini panduan. Jika cikgu nak tengok apa-apa panduan dekat sini, boleh tengoklah. Okay. Dan yang ini sebenarnya berfungsi untuk pautan terus kepada tempat-tempat itulah. Tapi tak tahulah bila saya upload dekat online ataupun internet, dia tak berfungsi. Jadi tak apa, kita pakai saja yang bawah sini. Okay, cuba terus pergi dekat rekod prestasi. Okay. Untuk rekod prestasi ini ada beberapa warna yang saya nyatakan dekat sini supaya nanti untuk memudahkan cikgu mengenal pasti dan tahu mana satu yang cikgu perlu key in. Okey, sekiranya guru tingkatan, cikgu hanya perlu isi yang berwarna kelabu. Okey, yang warna kelabu ini maksud cikgu kena type yang ini, SMK Selirik, alamat. Biasanya banyak yang ini saya sudah tulis teruslah, dan juga pilih pentaksiran inilah. Cikgu pilih penggal 1 ataupun akhir tahun. Dan sekarang penggal 1, kita pilih penggal 1 lah dekat sini. Okey, yang ini boleh edit nama pengetua. Sekarang pengetua kita adalah Madam Liu. Nama guru tingkatan, masukkan nama cikgu sendiri dan juga kelas yang cikgu tahsin. So, yang ini tadi adalah kelas sains. So, saya letak sini 4 sains. Okay. Sampai dekat sini, nanti cikgu perlu isilah nama pelajar di kelas cikgu tersebut. Jadi ini akan diisi oleh guru tingkatan, semua yang berwarna kelabu ini. Okay, dan berkenaan dengan susunan ini, nanti cikgu tak boleh letak susunan sebarang. Takut nanti dia akan jadi masalah. Jadi yang ini saya serahkan kepada Madam Catherine nak letak bagaimana susunan dekat sini nanti. Yang bahagian jawatan kuasa PBD lah yang akan tentukan sama ada bahasa Melayu first, yang kedua bahasa Inggeris. Ini bergantung kepada Cikgu Catherine lah nanti. Nanti cikgu bila guru tingkatan dia sudah isi nama SC dekat sini, nanti contohlah cikgu bahasa Melayu, Cikgu Christina, dia pergi kepada sistem ini, dia nak key in markah PBD untuk kelas 4 sains ini, contoh. Okay, jadi dia tahu dah. Okay, sebab Cikgu Catherine sudah setkan contoh, Cikgu Catherine setkan mata pelajaran pertama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Jadi contohnya cikgu bahasa Melayu dia akan terus, saya mata pelajaran pertama, dia akan terus matematik. Pilih dekat sini adalah bahasa Melayu. Ada banyak mata pelajaran dekat sini. Pilih bahasa Melayu dan dia key in lah sampai bawah sini pelajar yang dia taksir dekat sini. Masuk pula cikgu bahasa Inggeris. Dia pilih dekat kolom yang kedua sebab dah tahu dah giliran dia adalah yang nombor kedua. Begitu juga yang seterusnya. Okay, jadi tugas guru tingkatan dia masukkan nama pelajar dan juga masukkan nombor IC dan juga jantina lah dekat sini. Okay. Pada ruangan ini saya tidak galakkan cikgu-cikgu untuk key in. Untuk copy paste kepada bahagian ini sebab nanti kalau cikgu tak pandai nak copy paste ataupun tersalah copy paste, nanti dia akan menyebabkan ralat kepada sistem ini. Jadi cikgu kena berhati-hatilah. Jadi lebih baik untuk cikgu type satu per satu dekat sini, ataupun cikgu copy paste satu petak boleh. Tapi kalau cikgu tarik terus macam ni, sebenarnya cikgu tak pandai copy paste, dia akan jadi masalah. Tapi kalau cikgu pandai, tak ada masalah lah. Cuma nanti akan berlaku perubahan warna dekat sini lah. Okay, begitu juga dengan guru-guru tingkatan. Contoh, ada satu lagi pelajar. Kita ada pelajar dekat sini. Nama dia Susan. Okay. Susan Wong. Okay, Susan ni IC dia adalah 99 ni ada. Automatik kan nanti. Dia akan setkan bilangan nombor IC dekat sini lah. Okay.
Jantina dia perempuan. Okay, untuk Susan, pentasiran dia dapat semua skor 3. Ya, cikgu, saya masukkan markah dulu. Okay, bahasa Melayu 3, lepas tu cikgu bahasa Inggeris pun key in 3. Okay, setelah selesai, cikgu-cikgu nak cikgu-cikgu mata pelajaran dia key in kan, ataupun guru tingkatan dia yang tolong key in kan, nanti kita boleh tengoklah pelaporan ini untuk pelaporan bagi individu, bagi pelajar tersebut. Okay, yang ini biasanya yang pakai ini adalah guru tingkatan lah untuk laporan pelajar. Jadi caranya adalah bagi guru tingkatan, cikgu tak perlu ubah lagi dah bahagian-bahagian yang lain ini, sebab yang lain ini saya sudah setkan secara automatik berkaitan dengan yang tadi itulah. Untuk bahagian pelaporan ini, mana yang cikgu perlu isi adalah di bahagian sini. Cikgu nak cari pelajar apa. Okey, cari dekat sinilah. Dekat bahagian carian pelajar. Contoh, kita nak cari nama Susan tadi. Susan Wong. IC dia menggunakan IC lah. Kita akan cari IC dia adalah 999. Jadi, kita buat pelaporan carian dekat sini. Kita masukkan 9999 ataupun 0008 tadi. Kita tekan enter. Kat sini sebab dia kata masukkan nombor kad pengenalan dan enter dekat sini. Okey, dah tekan enter. Jadi, kita sudah dapat dah untuk Susan ini. Kelas dia dengan semua pencapaian dekat sini lah. Oh, dia tak ada ulasan lagi. Jadi, cikgu tingkatan bolehlah buat ulasan. Ulasan dekat mana cikgu? Dia bagi dekat hujung sekali dekat sini. Dia bagi ulasan guru tingkatan. Dan contoh ulasan tentang Susan ini. Ini contoh saja cikgu tak dekat sini. Ulasan dia adalah perlu fokus kepada semua subjek dan kurangkan bermain. Contoh sajalah. Okay, jadi dekat laporan ini kita dapat tengok terus dekat sini dah ada dah. Dekat sini. Jadi macam mana cara dia untuk kita nak print out yang ini? Okay. Jadi cikgu kena ingat yang cikgu isi tadi adalah dekat sini hanya di bahagian rekod prestasi murid. Manakala yang lain-lain ini dia adalah secara automatik, kecuali untuk carian murid inilah cikgu kena masukkan nombor IC dan tekan enter dekat sini. Okay. Jadi contoh yang Susan, kita nak print Susan punya pentadsiran ini. Jadi cara dia file, kita pergi dekat print. Okay. Bila kita print, kita dapati bahawa yang margin dia dekat sini menjadi kecil. Okay, caranya adalah kita pergi cancel balik. Kita pilih sahaja bahagian yang kita nak printkan. Okay, select sampai contohlah sampai sini 40. Okay. Sampai yang 40 ini. Okay, once kita sudah pilih bahagian yang kita nak print, kita just tekan print. Okay, pilihan dekat sini adalah current sheet. Jadi kita pilih ni adalah selected cell dekat sini. Sebab kalau kita pilih current sheet, dia akan print semua yang ada dekat situ lah. Kalau selected cell, dia hanya print yang kita nak pilih ini saja. Okay, jadi di sini kemungkinan akan ada panjang sedikit lah. Tapi yang itu juga rasa tak ada masalah. Saya rasa tak ada masalah. Okay. Fit to width. Sistem lah. Okay, dia akan mungkin dia panjang sedikit lah. Tapi yang itu saya rasa tak ada masalah. Kalau kita nak masukkan sekali dekat situ pun boleh sebenarnya. Tapi kalau nombor dah dia panjang. Fit to width. Lebar dia lah dekat sini. Okay, kita hanya perlu tekan. Lepas kita print. Kita tekan next sini lah. Okay. Dan kita tekan next dekat sini. Kita akan terus dapat paparan untuk Susan. Okay, yang ini. Jadi ini adalah slide PBD untuk Susan tadi lah.
kita save kepada PDF dekat sini. Okay, sama jugalah dengan pelajaran lain, cuma satu saja masalah dekat sini adalah kita tak boleh nak print semua sekaligus. Kita kena cari satu persatu lah untuk dekat sini. Okay. Contoh kita nak print untuk Rika nama dia adalah nombor IC dia adalah 111. Jadi guru tingkatan tak boleh masukkan nombor IC Rika kat sini 111. Dekat sini akan 111 ke 111 4 kali 1. 4 kali 1, sorry. Okey, masukkan ini 4 kali 1 1 2 3 4. Okey. Jadi kita akan dapatkan nama Rika dekat sini. Okay, macam mana nak print tadi? Pilih. Okay, pilih bahagian yang kita nak print. Biasanya sampai 41 lah. Yang ini. Okay. Pilih yang tadi itu. Dan kita tekan print. Okay. Tekan print yang current sheet ini. Kita pilih selected sheet. Okay. Pastikan sekadar fit to width yang ini. Lepas tu just tekan next. Tidak akan terus keluarkan untuk Rika yang ini. Nanti kita print lah dua ni. Yang ini untuk ditanda tangan nantilah. Okey, itu sahaja untuk cara penggunaan sistem ini. Okey. Ingat yang cikgu kena sentuh, yang cikgu boleh edit adalah di bahagian rekod prestasi sahaja. Yang lain cikgu jangan sentuh. Okay, itu saja. Pastikan cikgu gunakan laptop. Jangan copy paste. Kalau boleh type satu-satu lah. Okay. Kalau nak copy pun kena copy satu-satu. Copy dari sana pergi dari sini. Kalau nak copy paste habis. Untuk yang ini saya rasa boleh kalau cikgu pandai copy. Tapi pastikan dia menggunakan template yang sama seperti ini. Kalau template lain tak boleh. Okey, itu saja. Harap membantu dan sekiranya ada masalah, boleh dial nombor di sini untuk bantuan dekat sinilah. Okey, itu saja. Terima kasih.